Okey, Amirul. Start. Terima kasih Amirul. Assalamualaikum semua dan selamat malam. Waalaikumsalam. Okey, sebelum kita bercakap dengan semua guest kita pada malam ini, saya nak ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi bersama dengan kami sekali lagi dalam Ajak Borak Loko, kali ini edisi sahur. Kenapa edisi sahur? Sebab semua orang dah mendapat treat daripada semua orang dapat treat daripada Tony Roma. Okey, sebelum kita nak buka ni, kita dah boleh nak unboxing sementara saya nak buat opening. So malam ini saya dah boleh unboxing? Boleh, kita nak unboxing slow-slow. Kalau nak tunjuk boleh. So malam ni saya tahu semua kita tadi dah buka puasa dah, tapi sekarang ni kita nak ala-ala nak ke sahur kan. Tapi yang paling penting malam ni kita akan membincangkan satu topik, delivery and courier service during MCO. Maksudnya penghantaran ataupun food delivery during masa PKP ni lah. Food is very crucial lah sebenarnya pada musim MCO ni kan. But macam mana kita sebagai ahli dalam satu community tu nak bertimbang rasa kepada orang yang kita panggil frontliner ni, abang-abang riders kita ni. Okay, tengok Bob dah tunjuk abang-abang riders ni, macam mana kita sebagai pelanggan nak considerate, especially sekarang ni masa bulan Ramadan kan, macam mana kita kena bersabar, okay, sebab banyak tempahan atas talian yang sedang berlaku sekarang ni. So ini yang kita nak bincangkan dengan Aina, Bob dan juga Amirul. So kita tak perlu kenalkan lagi siapa diorang ni. Aina, siapa tak kenal Aina, pelantun lagu Sumpah yang sangat popular. Selamat malam Aina, apa khabar? Famous song. Thank you Loko, thank you for this. Aina, alhamdulillah sihat saja. Okay, good to know. And then Bob, apa khabar Bob? Alhamdulillah, saya sentiasa sehat. Alhamdulillah. Syukur diberikan rezeki yang baik di bulan Ramadan. Amin, amin, insyaAllah. Serindu Limbang kah? Lawas kah? Saya di KL. Okay, saya dengan Bob orang Sarawak, so sekali-sekali kita orang Sarawak, so sorry lah. Okay. Dan kita ada salah seorang abang riders, tapi dia, kalau dengan saya panggil dia adik lah sebab dia pangkat adik pada saya. Dia merupakan seorang student. Dalam masa yang sama dia juga melakukan pekerjaan separuh masa sebagai riders. Kita perkenalkan Amirul yang viral di Twitter. Apa khabar Amirul? Yes. Apa khabar? Baik. Walaupun kena berbeza time PKP ni kan, be part of frontliner. Tapi okey lah, cari rezeki kan. Ya, kita harap awak sentiasa mengambil langkah berhati-hati kalau di jalan raya. Dan sebelum kita start buka, apa kata kita buka dulu, sambil-sambil tu saya akan tanya soalan. Hari ni kita berempat sebenarnya ada treat daripada Tony Romas sebenarnya. Okay. So kita boleh buka apa yang kita dapat daripada Tony Romas. Dan Tony Romas mulai pada hari ini mereka sudah melancarkan satu package ataupun satu set, dua set sebenarnya. Satu set dia panggil sahur set yang kita promote hari ini, tapi kita sebenarnya hari ini yang kita makan ni adalah makan sama-sama set.
Bob, apa yang ada dekat dalam set makan sama-sama kita ni? Kita ada now kita ada onion ring. Onion ring. Kemudian tadi dia kasih ada daun. Okay, kita ada onion rings, kita ada ribs dan kita ada chicken. Okay, ini adalah set makan sama-sama oleh Tony Ramos. So sambil-sambil tu Aina, apa perkembangan terkini Aina? Aina baru saja rilis lagu raya Aina yang pertama. Aina cuba untuk because Aina walaupun Aina membesar dengan lagu-lagu tradisional. So ini adalah first attempt Aina lah untuk buat lagu yang ke arah tradisional tapi masih modern. So melodi itu yang lama-lama sikit. So far alhamdulillah Aina target Aina untuk lagu ni hanyalah untuk hiburkan peminat Aina, pendengar-pendengar yang suka dengan lagu-lagu raya. Jadi hope semua support lah. Cuba nyanyi sikit lagu tu. Apa tajuk dia dan bagi satu atau dua baris? Tajuk dia adalah Syahdu di Pagi Syawal. So chorus dia adalah Oh ayahanda, pilu hatiku tak dapat bersuara. Nasib baik nyanyi sikit, kalau tidak sudah berair mataku ini. Okay, lagu ni siapa yang gubah dan ditulis atau digubah oleh siapa? Sebenarnya lagu ni Aina sendiri yang buat dulu. Lepas tu bila Aina dah finalize melody dengan team Aina, so Aina pula tak berapa pandai sangat buat lirik yang puitis. Jadi Aina minta tolong Cikgu Aina. Aina panggil dia Cikgu sebenarnya. Cikgu Wan Zakaria, dia adalah orang yang kiranya berada dengan Aina daripada permulaan karier Aina. Jadi Cikgu Wan Zakaria ni lah yang membantu sedikit cantikkan lirik lagu dia lah. So maksudnya lagu ini adalah hasil nukilan Aina Abdul dan Wan Zakaria sendirilah kan? Ya, betul. Alright. Kalau Bob pula, apa perkembangan terkini Bob? Okay, sebelum Bob jawab, saya nak bagi tahu kita pada hari ini akan bagi 3 voucher. Tapi kena tengok sampai habis, baru di hujung rancangan baru kita bagi soalan. So Bob akan bagi satu soalan, Aina akan bagi satu soalan dan Amirul akan bagi satu soalan ataupun apa-apalah dia orang nak uji anda daripada perbincangan kita hari ini. Kita akan bagi RM100 voucher Tony Ramos untuk 3 orang, okey? Alright, 3 pemenang. So kalau korang ada apa-apa soalan pada 300. Kalau korang ada soalan, sila tanya dekat komen, nanti kita akan tanya pada Aina dan Amirul dan juga Bob. Okey Bob, apa perkembangan terkini Bob? Alright, perkembangan terkini saya. Aina makan lagi Aina sambil kita dengar Bob cakap. Alhamdulillah, sebenarnya macam ni. Perancangan saya sebenarnya pada tahun ini memang nak keluarkan lagu raya. Di mana saya pernah mengeluarkan satu lagu raya pada beberapa tahun yang lepas. Tapi lagu tu saya tak sempat lagi untuk promo, untuk buat lagu tu jadi komersial ya. So secara sepatutnya pada tahun ini lagu itu akan menemui peminat-peminat saya. Sebuah lagu juga berbentuk joget, okey, joget raya. Tapi tidak kesampaian kerana dalam masa baru nak mula nak buat tu kita dah diwartakan untuk PKP. Dan lagi satu, sebenarnya saya pun baru je keluar lagu single terbaru saya dan hari ini di mana rilis pada 28 Februari lepas dan ketika dirasmikan pada awal Mac dan selepas saja awal Mac itu apabila kami sedang menjalani rangka promotion untuk ke semua stesen radio apa semua yang telah dirancang, tapi namun sama juga ceritanya saya tidak sempat berbuat apa-apa kerana pelaksanaan PKP itu dan kami cuma melakukan promotion
dalam media sosial. Jadi itu adalah satu jalan ataupun cara yang terkini lah. Jadi alhamdulillah mendapat sambutan yang baik lagu tersebut, dan saya rasa bersyukur sangat-sangat diterima dengan baik, dan saya mengharapkan agar lagu ini terus mendapat tempat di hati peminat-peminat lah. Okay, nice. Maksudnya Bob masih ada lagi dekat sini, dan nanti kita akan sambung lagi cerita pasal apa yang Bob sedang buat. Dan okay, yang paling penting sekali kita nak rasa dulu makanan yang kita dapat hari ini. Ini adalah set makan sama-sama yang telah dilancarkan oleh Tony Romas pada hari ini sampai 31 bulan Mei nanti. Okey, ni khas untuk buka puasa. Dia ada 3 ketul ribs ni dan 2 ketul ayam. Okey. So kalau korang nak order ke Tony Romas dengan segera. Alright. Kita nak tanya okey, padu So hari ni sebenarnya tajuk kita adalah berkaitan dengan delivery service lah. Be it produk makanan atau be it apa-apa saja yang kita tempah atas talian. Kita nak tanya orang yang paling dekat ataupun orang yang buat kerja ni dekat luar sana. Amirul, sebagai salah seorang riders kan, apa perbezaan yang first kali ketara sebelum puasa dan waktu puasa? Sebelum waktu PKP dan sewaktu PKP, apa perbezaan yang paling ketara sekali? Sorry, okey. Yang paling beza sekali bagi saya ialah rute perjalanan tu lah. Rute dan masa. Agak beza dari segi order juga. Sebab dalam PKP ni untuk delivery range, kita tak boleh pergi jauh-jauh. Okay. So mungkin kita akan bawa 10 km saja. Alright. So sometimes kita order mahal kan. Macam order dalam harga RM30. So kita tak boleh buat lah order tu. Tapi dah lebih exceed sebenarnya lebih 10 km kan. Okay. So dalam sehari tu kita boleh main dekat-dekat je. Dalam 5 km, sekitar KL sajalah. I see. So tapi adakah sistem yang dibuat oleh pengusaha e-hailing apa sebenarnya service provider ni diorang dah tetapkan ke, ataupun you guys yang sebenarnya tengok tempat ni jauh korang kena reject atau macam mana? Tak, dia sebab MCO punya order. So kita kena follow lah government. Sebab kita kan kita juga sebagai liner juga. So dalam masa yang sama kita kena ikut lah diorang punya rules. Kalau diorang kata tak boleh ni, kita pun tak boleh ni lah. Kita tak boleh nak lah. Yep. So apa cerita hari tu yang tiba-tiba main piano dekat apartment tu? Apa cerita dia? Itu saya sebenarnya hantar order tu dekat orang yang kuarantin sebenarnya daripada Bangladesh. Diorang macam misi manusia kemanusiaan. Alright. Diorang lepas balik daripada Bangladesh, diorang tak boleh balik rumah kan. So government kuarantin diorang kat situ. So dalam masa hari tu ada order kat situ kan. Okay. Saya hantar kat situ. Okay. Saya hantar kat situ and saya memang familiar lah dengan tempat tu. Tempat tu memang saya tahu ada public piano kan. Dah biasa hantar situ jugalah. Jadi lepas hantar tu saya ingat nak release tension sekejap, dia relax je kan. Saya main sekejap piano. Lepas tu ada orang rakam lah dari atas. Alright. So ada soalan tanya dekat Amirul ni. Dia tanya, Nurul Safi tanya, Amirul memang belajar muzik ke? Saya muzik memang saya tak ada ambil kelas ataupun siapa-siapa ajar saya. Saya memang 100% depends kat YouTube lah. Wow. Saya tengok cara orang main lah. Ya. Saya tak ambil kelas. Berapa lama tempoh yang diambil tu? Tempoh saya start dalam tahun 2017. Tapi saya start serius dalam tahun 2018 macam tu lah. Sampai sekarang. Berapa umur Amirul? Umur saya 22. 22 tahun. Ada orang tanya, dia tanya dah kahwin ke belum? Banyak soalan untuk Amirul. Banyak peminat Amirul ni. Dia belum kahwin. Belum kahwin. Amirul, ada lagi satu soalan. Dia kata, rider kalau kena lalu roadblocks, ada banyak tanya tak? Untuk roadblock, polis akan check bag saja. Check apa yang kita bawa. Sebab ada banyak kes kan, macam orang bawa ni, bawa tu. So dia akan pastikan itu, kita bawa tu makanan lah. Okay. Make sure lah. Alright. Okay. So pernah tak, mungkin boleh cerita pengalaman yang elok dengan pengalaman yang kurang baik, mungkin sepanjang menjadi rider? Pengalaman elok tu, macam biasa lah, dapat tips
tips lebih. Customer bagi free makanan apa semua macam-macam lah. Okay. Yang tak elok ni kita akan tanya selepas ni. So Aina sendiri sepanjang tempoh PKP ni ada berapa banyak dah masuk dekat chat tu? Maksudnya? Masukkan ni lah, pergi tengok Lazada, tengok ni Shopee. Berapa banyak habis? Alhamdulillah, Aina bertuah sebab Aina tengok ramai yang banyak order yang pending tak sampai. Tapi bagi Aina, satu je lagi barang yang tak sampai. Alhamdulillah lain semua dah sampai. Kalau macam Food Panda ke macam food delivery, Aina boleh katakan sebelum PKP banyak kali Aina memang suka order. Sebab Aina memang jarang masak. Busy. Orang busy. Sekarang ni Aina banyak masak lah. Jadi kurang sikit order. Alhamdulillah dapat rezeki daripada kawan-kawan, daripada business owner yang share makanan. So macam benda tu pun dah jadi makanan untuk berbuka Aina. Ya, betul juga. So tapi diorang pun menghantar barang tu melalui servis jugalah kan, dalam Lalamove, GrabFood, apa semua kan. So macam mana Aina sebagai orang yang, macam mana you nak pastikan you ada social distancing tu bila you nak dapatkan barang daripada riders? Normally macam tempat Aina tak tahu tempat lain, tapi macam especially sebab Aina punya tempat adalah red zone di Ceras. Jadi tempat kita orang memang mana-mana daripada luar memang tak boleh masuk. Semua memang hantar barang di guard house sahaja. So di guard house pun kita kena hati-hatilah sebab bila dah ramai sangat orang hantar pun still it's a group of people kan. Still kena practice social distancing. So I will plan my time kalau nak turun bawah bila kita boleh nampak daripada atas kalau ramai orang ke tak. So macam kalau hujan memang terpaksa masuk ke dalam. So what I do, Aina akan normally the rider will tahulah, dia pun tahu lebih daripada kita. Dia letakkan makanan di satu tempat dan Aina akan grab the food. Tak ada masalah. I think everyone, especially riders, they are well explain about social distancing and everything. So alhamdulillah semua okey. Okay, so kalau Bob sendiri, Bob ada juga order daripada ni? Ya, sekali-sekala lah, sekali-sekala dan ada a few juga dekat rumah ni, my friend yang memang ada order benda-benda macam sialah time-time puasa ni kan, nak beli cari kuih ke apa ke. So diorang memang akan order dan alhamdulillah sampai apa kata orang tepat pada waktu yang dijanjikan. Dan alhamdulillah juga tapi setakat inilah selama PKP dilaksanakan, sepanjang PKP dan sepanjang sekarang ni sampai sekarang dah berpuasa ni semua, kami memang hari-hari akan memasak di rumah dan memasak di rumah, dan barang-barang yang macam kami perlukan penghantaran tu sebenarnya memang tak adalah banyak sangat, tapi baru-baru ini saya ada mendapat macam membeli barangan-barangan di luar sana dan alhamdulillah sampai pada masa yang tepat itu saya rasa sangat bagus lah. Tak ada masalah. Sebab ada isu sebenarnya, sebab ada isu sekarang ni, lambakan barang-barang yang diorder tak sampai. Macam saya sendiri pun daripada 2 hari sebelum PKP pun sampai sekarang barang saya pun ada yang tak sampai lagi. Tapi kita tahu ada beberapa bilik dan saya bertuah kerana saya mendapat seller yang sangat responsif. Bila saya tanya kenapa, dia check, masih sangkut kat sini. And then because of the first 2 weeks tu, barang saya sangkut dekat Ulu Langat sebab kawasan tu adalah kawasan PKP yang extended kan. So barang tak boleh nak keluar. So kita faham. Tapi ada sebenarnya orang-orang dekat luar sana, pelanggan-pelanggan yang membuatkan jadi isu tau. Lebih-lebih sekarang waktu ni yang menjadi mangsanya, yang kita nampak ada beberapa isu di social media, dia lemparkan kemarahan tu kepada abang riders. Ini yang saya nak tanya dekat Amirul. Amirul pernah tak dapat pelanggan yang mungkin kurang sabar, dan macam mana Amirul handle benda ni? Untuk yang kurang sabar tu ada banyak kali dapat lah. Okay. Tapi kalau ikutkan customer always right kan.
Customer always right. So kita kena buat secepat mungkin lah. As soon as possible lah. Yang kita buat tu. Patutnya kalau ada setengah rider, diorang akan reject je. Diorang akan cakap, kalau nak cepat buat sendiri lah, tentu tu lah. Tapi kalau macam saya still ikut SOP lagi lah yang ditetapkan oleh company kan. Walaupun customer nak cepat, kita kena try lah. Macam tu lah. Yang penting kena komunikasi lah kan, saya rasa. Kita kena komunikasi, and then kita faham pada masa sekarang ni mungkin dia tak faham kerja kita. So our right to actually explain to them, so kerja kita macam mana, what is the procedures, and then bila sampai dekat counter tu, mungkin satu tempat tu bukannya satu orang je yang order, mungkin makanan tu ada 20 orang yang order. So kita sama je macam kalau kita beli benda tu sendiri kan. Dan sebenarnya kita tu benda biasa lah, bagi kita orang pun macam dah biasa dengan benda tu kan. Tapi adakah kalau Amirul ni you dapat situasi macam ni, adakah benda ni akan mengganggu sedikit you punya mood pada hari tu? Sebab yelah kita tengah kerja kan, macam tu. Mengganggu tu memang ada mengganggu pun. Tapi nak buat macam mana kan, sebab benda tu dah selalu kan kat kita kan. So kita dah biasa dengan benda tu, so kita boleh handle benda tu lah. Kita tadi nak macam nak. Bila kita rasa macam bosan, terganggu tu, kita main piano kan? Betul. Okey, Aina, ada satu soalan untuk Aina. Aina, jika diberi peluang atau berminat tak untuk buat lagu tentang kemanusiaan dan kerohanian. Okey, dalam masa yang sama makan ya. Kita ada banyak makanan yang dah dibagi oleh Aina ni. Okey, sebelum Aina jawab tu saya nak tanya dulu. So, Aina adalah orang yang pertama sekali rasa ribs daripada Tony Romas kan? Ya. So, cuba bagi you punya review sikit tentang makanan ni. Okay, honestly makanan kan tadi dah dihantar waktu buka kan. Dia Aina tak buka lagi. So macam kita orang baru buka sekarang. Tapi dia punya kelembutan dia tu masih lagi daripada tadi sampai sekarang. So macam daripada pukul 6.40 macam tu kan? Pukul 7 macam tu lah. Dah 4 jam kan? Yes, and it's still sedap guys. Dia masih tender dan masih ni. Bob dah selalu makan, dia kata. So Aina tu sebab Aina first time makan. So kita tak tahu. Tak ada selalu makan. But saya bukanlah pemakan kata orang tu daging. Bukanlah, no. Saya makan daging tapi kawal. Tapi untuk Tony Romas punya ribs ni memang tak boleh tolak guys. Sangat sedap. Sebab saya nak tunjuk sikit lah. Okay, kalau dekat situ, dia ada dekat sini So dia punya tu dah boleh macam just tengok angkat macam tu je dah terlerai. Terlerai daripada dia punya tu. Sebab tu Tony Romas dia ada, nampak tak? Dia ada Bob rasa kan Bob boleh ni buat program masakan dah ni. So ini adalah orang kata dia punya Tony Romas punya new menu, dia panggil nikmat sama-sama sebenarnya dengan bulan puasa. So dia punya highlight dia sebenarnya dia punya crispy onion rings ni, and then barbecue chicken. Yeah, this is the barbecue chicken and as well as the beef ribs. So dia akan datang sekali dengan corn pun ada, fries pun ada. So memang sehingga menjilat jari lah. So korang jangan lupa untuk order banyak-banyak daripada Tony Romas, okay? Nanti kita sambung lagi cerita Tony Romas. Okay, Aina. Soalan tadi, ingat lagi tak? Ingat. Okay. Kalau diberi peluang buat lagu untuk macam kerohanian kan? Kerohanian dan kemanusiaan. Sebenarnya memang Aina minat sebabnya kalau pendengar-pendengar mungkin kalau dia notice kerja-kerja Aina so far semenjak Sumpah, lagu-lagu yang Aina tuliskan semua berkisahkan social issue. Sumpah itu adalah mengenai mental illness. Semalam adalah mengisahkan emotional abuse dan domestic violence. Jadi macam of course Aina sebagai songwriter, kita akan terpanggil untuk buat lagu seperti itu, tapi kadang-kadang idea tu tak sampai-sampai. Baik. Macam Aina nak sampai idea tu kena stay up sampai pukul 3 pagi lah. Okay, jadi siapa dekat luar sana yang ada idea atau ada lirik-lirik yang menarik ataupun idea lagu, boleh je hantar ke Aina kan, dekat social media sekarang ni dah senang kita nak berhubung kan. Yeah. So
Aina lagi ni, ada soalan untuk Aina. Nak tanya Aina, bagaimana cara kita untuk bangkit daripada sesuatu kecaman yang buruk daripada orang? Memang sangat dekat dengan Aina ni, recently. Macam mana kita nak bangkit bang? Ya, macam mana kita nak bangkit? Macam mana Aina? Aina lah ni, dia tanya Aina, mungkin macam mana Aina nak bangkit? Okay, first of all, kita kena fikir, adakah komen itu, is it worth it to think about? Itu one. Yang kedua, kita kena fikir, kalau kita buang masa fikir pasal komen itu, berapa banyak benda yang kita dah waste time, ya, masa yang kita terbuang sebabkan kita tengok komen-komen macam tu. And kita also have to think, komen itu bukan datang sekali saja dalam hidup kita. Yes, it will come again. Sometimes it will come from person yang kita kenal, yang kita rapat. But that's why kita always have to have time with ourselves. Macam Aina, setiap kali Aina down, Aina terima komen yang buruk, Aina akan stay away from social media. Oh wow, okay. Aina akan, I always have my me time. Aina pentingkan me time tu sebab Aina rasa kalau Aina terlampau sangat check social media Aina, untuk Aina, I'm not as strong as other people. So Aina akan rasa down lah lepas komen macam tu, dan Aina akan jadi lebih tak produktif. So stay away from your phone if it helps. Okay. Satu lagi soalan, kenapa Aina Abdul tidak terus buat official music video semalam, hanya buat official lirik video saja dulu? So what's the reason behind it? Kita punya reason sebenarnya satu tak sempat. Alright. Satu lagi kita tengah kumpul bajet. Terus terang Aina cakap sebabnya ramai yang tanya pasal semalam punya music video. Tapi mungkin macam nak cakap, mungkin Abang Bob pun faham. Benda ni semua ambil kos yang sangat tinggi. Kadang-kadang macam music video bukan 3-4 angka, kadang-kadang 5 angka. So kita macam Aina artis independent. Jadi segala produk yang Aina keluarkan daripada bank account Aina sendiri. Jadi Aina kena fikir macam mana nak cari ongkos tu. Faham, baik. Betul. Okay. Bob, ada soalan untuk Bob mana tadi ya? Aduh, dah tertinggal. Okay, tak apa, sementara nak tunggu soalan Bob tu, kita nak tanya dekat Amirul. Amirul, ada soalan juga untuk Amirul ni. Dan saya sendiri ada soalan yang berkaitan dengan, ada sedikit berkaitan dengan soalan yang kepada Aina tadi. So, siapa artis favourite Amirul? Soalan. Saya banyak favourite artis 90-an. Oh, okay. Siapa? Seperti Zamani, Arwah Salim. Saya minat punya 90-an punya hits. Saya lebih daripada lagu slow rock. Okay. Alright. Sebenarnya banyak juga komen-komen berkenaan dengan Abang Riders ni. Saya baca sikit. Dia kata, kesian Abang Riders. I order delivery online and so far all my Abang Riders are very friendly. That's right. So this is very. So bila kita cerita pasal Abang Riders ni, sebenarnya Tony Ramos pun dia ada buat satu kempen pada bulan puasa ni, dipanggil Belanja Abang Riders. Sepanjang Ramadan daripada pukul 6 sampai pukul 7 petang, setiap riders, Abang Riders yang menghantar pesanan Tony Ramos akan menerima pack berbuka puasa bernilai RM12 secara percuma. So ini adalah salah satu usaha daripada Tony Ramos untuk menghargailah komitmen Abang Riders sepanjang bantuan sepanjang PKP. Wah. So kita tepuk tangan sikit untuk Tony Ramos. Okay, this is the things yang kita perlu dalam sebuah satu community sebenarnya. Kita sebenarnya memerlukan satu sama lain, satu rangkaian ni. Kan sebelum ni ada isu artis yang itu, artis ni. Sebenarnya itu semua benda tu sikit je sebenarnya. Kita kena tengok daripada satu apa ni orang kata, rantaian yang lebih besar. Nah, sebenarnya kita ni saling memerlukan antara satu sama lain. Artis memerlukan peminat memerlukan artis. Tipulah kalau kata kita tak tengok artis Malaysia. Tak, sebab because kita duduk dekat Malaysia, kita nak dengar juga lagu-lagu Malaysia. Kadang-kadang macam Amirul, dia orang muda 22 tahun tapi dengar lagu 90-an. Kan? Kalau Aina sendiri, lagu apa yang Aina, siapa idola ataupun apa genre kesukaan Aina lah sebenarnya?
Okay, kalau nak kata suka, macam-macam Aina suka. Tapi Aina dibesarkan mendengar lagu-lagu asli dan lagu irama Malaysia. Jadi Aina ingat Aina banyak sangat masuk pertandingan karaoke, pertandingan menyanyi. Separuh daripada pertandingan menyanyi tu semua lagu-lagu irama Malaysia. Jadi Aina dibesarkan mendengar muzik sebegitulah. So siapa artis kalau Aina nak buat lah artis yang menjadi orang kata yang Aina selalu look up to? Kalau macam of course Datuk Siti Nurhaliza, Aina memang Aina macam Aina study lagu dia religiously lah orang kata. Wow. Memang belajar lagu dia, pertandingan semua lagu Datuk Siti. And Aina also suka Asmida. Asmida. Okay. Kalau Bob sendiri, Bob ada orang nak suruh Bob sebab dia sebenarnya rindu lama tak tengok Bob. Lepas juara lagu hari tu orang ingat balik dekat Bob. Bob sebenarnya busy je buat dekat majlis-majlis rasmi sebenarnya. Cuma mungkin di layar TV dia mungkin kurang. Tapi Bob, dia orang nak Bob nyanyi sikit lah Bob. Nyanyi sikit Bob. Nyanyi lagu apa? Lagu apa nak request Bob nyanyi kejap. Dia kata nak request Bob nyanyi. Hantar pemana Bob dia nak. Okay, tak apa nyanyi Bob. Allah. Okay, bagi dia sikit. Kalau sikit lah. Amirul boleh ni, piano sikit, tak boleh? Lagu hantar pula saya tak ingat lah. Okay, tak apa. Bob nyanyi unplug. Andai bintang kan tak lagi berseri, janji kasih takkan terhianati. Andai habis nafasku yang terakhir, masih ku cinta karena ku pasti kau tiada pengganti. Bob, satu lagi Bob. Bob lagu yang menaikkan nama Bob lah. Bob nyanyi satu sikit. Oh, okay. Lagu first dulu. Rindu. Duhai teman, bisakah kau fahami sandiwara ini? Sejak bila berputiknya cinta kita, menjadi rahasia yang tersimpan, mewujudkan kenyataanku, tak sanggup kehilanganmu. Okay, ada orang nak, ini mesti dia tak tengok tadi Amirul dah main sikit piano kan. Amirul main sikit lagu yang Amirul main dekat apa ni hari tu yang viral tu, mainkan sikit lagu tu. Ada minta Amirul nyanyi lagu ni lah. Okey, jap. Lagu Okay, Aina kalau boleh nyanyi apa yang dia nyanyi je tak apa sambil kita makan. Saya makan, korang nyanyi. This is so good. Sekejap, letak tangan dulu. Habislah piano tu. Piano pula, keyboard. Aduh, sedapnya. Masuk Aina nyanyi. Cerita kita pada dunia. Okay, korang dekat luar sana, kita sebenarnya ada surprise ke di hujung sikit lagi dalam 15 minit lagi kita ada surprise. Kita akan gabungkan 3 orang hebat ni, pemain piano, Amirul, Aina dan Bob untuk nyanyi satu lagu Hari Raya untuk menggamit memori kita berhari raya. So kita akan, kalau korang tunggu sampai habis korang boleh dengar, okay? So, apa lagi soalan nak tanya? Alamak, tiba-tiba ni kawan Amirul ni aku sendu doh dia kata. Kejap. Boleh, okey kejap. Saya ada soalan daripada saya punya Facebook. Okay, alright. Page Facebook saya. Okay, alright. Sebab saya tengah tengok juga kat sini. Okey, soalan dia ialah
nak tanya, dia kata, makanan Tony Romas tu, dia kata, semua yang korang dapat tu, adakah Amirul yang deliver, dia kata. Tak guys, sebenarnya tadi hari dihantar oleh abang-abang riders yang lain. Betul. Hari ni adalah hari Amirul. Kita meraihkan Amirul hari ni. So kita tak bagi dia hantar apa-apa barang hari ni. So di rumah abang riders lain yang dibelanja, Tony Romas belanja abang rider lain untuk hantar makanan untuk abang rider Amirul. Saya seorang. Ya. So, kita balik kepada kita lah sebagai, orang kata, sebagai salah seorang, kita sebagai ahli komuniti lah. Cik Aina duduk ada dekat apartment ada dekat kondo dekat situ. Amirul duduk di kawasan dia dekat Ceras, saya sendiri dekat kawasan Ampang. So, kita ni sebenarnya ada tanggungjawab masing-masing, tanggungjawab sosial kepada orang di sekeliling kita. Macam mana kita nak pastikan orang lain, macam mana ya, maksud saya macam ni, kalau kita tengok di social media lah, Aina kadang-kadang saya tak tahu, dia macam saya memang very social media addict. Saya akan tengok social media every day, almost every day, dan almost most of the time, because my work is related to social media. Dan kadang-kadang kita tengok semua orang nak jadi superhero tau, semua orang nak jadi, bila cerita pasal penyakit semua orang nak jadi doktor, bila cerita pasal ekonomi semua orang nak jadi pakar ekonomi. So basically, boleh tak kita ni, apa pandangan korang sebenarnya sebagai orang yang bertanggungjawab, sebagai community yang bertanggungjawab, macam mana kita respons to sesuatu yang terjadi di social media, be it good, be it, kita tak tahu benda tu betul tak betul, tapi kita tiba-tiba nak respon. So apa pandangan Aina dan apa saranan Aina pada kawan-kawan atau peminat dekat luar sana untuk kita jangan menjadi orang yang tiba-tiba nak share something yang belum pasti, to be a better and responsible community, macam tu. Okay, bagi Aina, okay, macam ni, contohnya lah, macam kalau kita tengok berita-berita, lagi-lagi waktu kita baru start PKP dulu, ingat tak? Waktu kita baru start dulu, macam-macam kita dapat daripada WhatsApp, especially WhatsApp and Instagram, Facebook, kata itu, kata ni, kata tak boleh pergi situ, kata tak boleh pergi sini, dan benda tu buatkan kecoh sementara kan, sebabnya macam orang macam sebabkan benda-benda macam tu, kata roti tak cukup lah, tak ni. Jadi macam semua orang takut dan panic buying. So to me, sebelum kita peranan kita di social media ni, kita bukan sahaja sebagai tukang membaca. Macam maksudnya, kita tak boleh treat social media tu macam, oh ini social media aku, suka hati aku lah cakap apa. Kita tak boleh ada karakter macam tu, sebab we never know, yang membaca, kadang-kadang yang ada social media sekarang bukan orang dewasa saja. Budak-budak kecil semua ada sekarang ni. Even sepupu Aina yang umur 5 tahun pun ada social media. So kita kadang-kadang diorang yang mungkin akan nampak message tu. So Aina harap semua orang berfikir dulu sebelum kita comment or say something yang boleh trigger something. Sometimes kita tak bermaksud begitu, tapi orang yang membaca. Semua orang berfikiran berbeza-beza kan. Kita tak boleh anggap macam, kenapa you rasa macam tu, I tak masukkan macam tu. Kita tak boleh rasa macam tu. Because our community is actually very small, but very big also. So it's like small in terms of, balik-balik kat situ juga, orang situ juga. Tapi in a big way, social media kita ni menjangkaui semua lapisan masyarakat, baik kecil ataupun yang besar lah. So kita kena be careful. Betul. Kalau Bob sendiri pernah tak Bob dapat kecaman di social media, dan kadang-kadang benda yang Bob tak buat, Bob benda-benda yang orang kata, kenapa tiba-tiba orang cakap aku macam ni? So apa mungkin nasihat Bob pada orang-orang yang suka macam share something yang tak pasti macam tu? Okay, kalau dari segi kecaman tu, saya tidaklah terlalu banyak sangat kecaman, dan tapi dia macam ni lah ya. Ada tu memang ada, tidak dinafikan. Ada juga yang menulis tentang kritikan apa semua, dan saya juga kadang-kadang harus membaca ada kritikan-kritikan daripada mungkin orang yang tidak menyukai apa yang saya lakukan. Dan saya terfikir juga kadang-kadang saya membaca macam Aina tadi, dia kata
dia terus avoid benda-benda begitu. Kalau dulu saya sama macam Aina. Kalau dulu saya rasa macam bila saya baca saya akan rasa sedih dan kecewa. Tapi saya mungkin berdasarkan pengalaman itu saya harus melihat dari sudut positifnya. Di mana kadang-kadang bila orang tak suka kita lakukan sesuatu itu dan kenapa dia tak suka itu sebenarnya mungkin bersebab, ya. Dan saya berfikir secara positif, dan mana yang saya rasa kritikan itu banyak sudut negatifnya saya akan tolak ke tepi, dan mana yang ada positifnya saya akan ambil sebagai panduan saya di masa yang akan datang. But saya rasalah sebegini. Saya lebih tertarik kepada kalau kita sendiri selaku pengguna media sosial itu lebih bertanggungjawab di atas media sosial anda. Kita tidak dapat nafikan, kita tidak dapat menahan orang untuk daripada menaik sesuatu, memikirkan sesuatu, menzahirkan sesuatu di dalam media sosial. Jadi saya rasa tetapi kita harus ada satu sifat civic lah, kesedaran yang tinggi, di mana kalaulah contohnya macam tadi Syam kata nak sebarkan berita-berita yang tidak pasti itu tetapi sudah tersebar. Saya pun kadang-kadang keliru benda ini, keliru dan kadang-kadang tertipu. Sebab macam baru-baru ini kita dalam rantaian WhatsApp itu terdapatnya satu kenyataan di mana di atas kenyataan itu tergambarnya jata negara yang digunakan oleh kerajaan, dan di bawah itu adalah daripada pihak JAKIM. Dan itu merupakan satu benda yang macam bila kita tengok di mana keadaan sekarang ini, kebanyakannya segala maklumat-maklumat yang tepat itu pun menggunakan lambang ataupun menggunakan konsep sebegitu. Dan kita percaya bahawa itu adalah daripada pihak kerajaan sendiri ataupun daripada pihak JAKIM. Sehinggalah pihak JAKIM sendiri mengeluarkan kenyataan bahawa itu bukannya datang daripada mereka, dan saya rasa dekat situ saya sendiri pun tertipu, di mana saya sendiri pun rasa menjadi salah seorang daripada penyebar berita yang tidak pasti. So belajar di situ so jadi kita belajar. Saya akui sebabnya benda tu dia nampak real, sangat nampak ini. Jadi saya percayalah kalau misalnya benda-benda ini tidak pasti, saya berharaplah kepada mereka yang terfikir untuk melakukan itu di masa akan datang ini. Sama-samalah kita bertanggungjawab, itu saja. Saya rasa tanggungjawab kepada kita terhadap kita adalah menjaga negara kita sendiri. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Sebabnya dalam keadaan sekarang ini pelbagai apa kata orang tu, bentuk ancaman itu dan ini macam-macam yang kita boleh terima. Jadi apa kata kalau kita sama-sama bersatu hati, bergabung, membantu pihak kerajaan, membantu frontliner kita yang sedang bertungkus lumus untuk menjaga keselamatan, menjaga kesihatan negara kita. Jadi saya rasa ini bukanlah satu tindakan yang baiklah untuk bukan bijak lah. So bila kita dapat tu kita at least tilai dulu, jangan terus sebar, kita tengok dulu. Betul. So kalau macam Amirul sendiri, Amirul sebagai seorang student, pelajar, masa yang sama Amirul juga bekerja separuh masa menjadi riders kepada menjadi riders menghantar barang-barang ni. Macam mana hubungan Amirul dengan rakan-rakan riders yang lain? Kadang-kadang orang kata pertandingan yang sihat di antara riders ni. Sebab kita tahu sekarang ni sejak PKP ni jumlah syarikat penghantaran ni dah almost 10% permohonan kepada nak bekerja di syarikat penghantaran ni during PKP. So dah makin banyak riders. Jadi sedikit sebanyak mungkin dia akan mengganggu riders yang memang dah lama buat kerja riders ni. Ada tak permasalahan-permasalahan dan macam mana Amirul sendiri sebagai seorang riders menerima benda ni? Bagi saya kan, benda macam tu, sebab dekat Malaysia ni bukan sikit dah orang dia. Dekat Malaysia ni bilion-bilion orang dia. So pasal order tu, actually kita tak payah nak risau sangat lah. Sebab order mesti ada, walaupun rider ramai, order tu mesti ada. Baik. So kalau kita macam fikir udah lama kan, tapi kenapa kau berani kau banyak dapat order macam tu,
tak okey lah macam tu sebab rezeki masing-masing kan. Ya. So Amirul biasa kalau kerja daripada pukul berapa ke pukul berapa? Mesti Amirul ada set timing untuk kerja. Kalau hari biasa kan saya akan start pukul 10 sampai pukul 8 ataupun 6 lah. Bergantung lah. Kalau macam bulan puasa ni, saya start pukul 3 sampai 6.30. Okay. Biasanya ada berapa banyak trip biasanya? Biasanya kalau hari biasa sehari saya akan dapat 10 ke 15 order. Tapi kalau macam bulan puasa ni, PKP ni saya dapat dalam 6-7 je lah macam tu lah. Tak macam hari biasa lah. Tak macam hari biasa lah. Sebab petang kan baru banyak order kan. Betul. So kalau contohnya, kalau ada hujan, dah dapat order, kita dah on the way, tiba hujan pula. So bila kita berhenti tu, apa tanggungjawab Amirul sebagai riders? Ada Amirul akan beritahu dekat penerima atau hantar teks atau macam mana? Cuma mungkin boleh cerita sikit perjalanan pekerjaan sebagai seorang riders ni. Bila you dapat. Kalau untuk cuaca kan, untuk rider kalau cuaca, memang kita akan bagi tahu customer dulu. Macam hujan, kita akan cakap kat customer dulu, kita kena berhenti kejap sebab hujan terlalu lebat, kita tak nampak jalan kan. So kita beritahu orang and then orang faham lah. Tapi selalunya okey je kalau kita report rain, memang customer okey je. Dia tak ada marah ke apa lah. Maksudnya bila you ada benda-benda yang tak dapat dielakkan, you akan report. Maksudnya you akan bagi tahu dekat penerima lah macam tu. So mungkin daripada tempoh masa daripada you dapat pesanan, kita pun nak tahu juga kan macam mana perjalanan you dapat pesanan and then you terima, you pergi dekat store tu and then dia pun dah dapat terima juga kan sebenarnya pesanan tu. And then baru dia cari riders kan. And then biasanya ada limit tak masa berapa minit yang sebenarnya korang kena dapat makanan tu daripada setiap tempat? Untuk limit tu dalam kalau range bawah kilometer kan, dia akan bagi setengah jam untuk satu order kita kena settle. Setengah jam. Kalau lebih daripada 5 km, 1 hour lah selalunya. Tapi untuk kedai, dia depends dekat kedai. Kadang-kadang kedai yang delay, dia tak delay. I see. Kadang rider tak delay, kedai yang delay. Itu kadang sehari susah nak kerja trip. So adakah itu akan mengganggu you punya pendapatan? Maksudnya tips you ke apa semua kalau kedai yang delay? Kalau kedai delay memang mengganggu sangat lah. Sebab trip kita patutnya kita akan dapat normal dalam 15 kan. So kalau satu kedai delay lama, so dia akan kacau lah trip lain lah. Dia susah nak kejar lah. Mungkin orang dekat luar sana banyak yang nak tahu, mungkin sebab ada kawan-kawan kita yang dah diberhentikan kerja sepanjang PKP ni. Mungkin Amirul sebagai part-timer riders mungkin boleh bagi range sedikit pendapatan yang you boleh dapat kalau you kerja katalah full 5 days a week, katalah 5 jam satu hari, berapa agak-agak pendapatan secara purata yang you boleh dapat sebulan? Selalu purata, saya kerja ni saya tak push sangat tau. Saya ikut jam je. So, kalau ikut jam, alright. Kalau ikut jam? Saya kerja pukul 10 sampai pukul 8 lah kan. So sehari tu macam 130 ke 150 lah. 110 ke 150 ringgit lah. Itu dah bersih? Itu dah bersih lah. Sebenarnya yang paling penting usaha lah kan? Ya betul. Dia kena rajin lah. Dia setengah orang dia malas kan nak buat tu kan. Ada orang tanya ni, Firdaus Zain tanya, apakah kejadian pelik yang pernah anda hadapi sewaktu delivery? Kejadian pelik? Ada ni ke apa? Ada kejadian pelik? Tempat yang ada lagi lah kejadian pelik. Ada kejadian pelik. Kejadian pelik yang Amirul hadapi adalah dia tiba-tiba jadi viral dekat Twitter. Itu kejadian pelik dia. Okey, ada juga nak tanya, ada orang tanya dekat Aina ni, dia tanya Aina Ratu Farah akan bagi Aina nyanyi lagu ciptaan Aina. Okey, dia bagi soalan ke bagi apa sih, saya tak faham. Aina nyanyi lagu Semalam boleh? Ini ada daripada Miss Sarah Official, dia nak Aina nyanyi lagu Semalam. Boleh, nanti Aina nyanyi sikit sebab hari ni kita charity, sebab saya tak bayar Aina, dia tak nyanyi satu lagu penuh. Tapi tak tahulah kalau dia bermurah hati dia nak nyanyi kan. Ada 6-7 orang minta dia nyanyi lagu Semalam ni. Bolehlah kot sikit Aina. Okey. Pastikan tak ada ayam Tony Romans dekat tekak kan, nanti cekik. Saya tak tahu. Okey. Alright. Berkali-kali ku coba untuk pergi jauh darimu,
Setiap langkahku terhenti karena jasad ini. Engkau pergi jua, tinggalku sendiri dengan 1000 calon ungu. Sedapnya. Ya Allah. So, ada juga yang tanya dekat Aina, dia kata, Aina kalau diberi peluang untuk berlakon filem, Aina nak tak? Nak. So, ada juga tanya dekat Amirul. Amirul minat berlakon tak? Berlakon saya tak ada. Saya tak minat berlakon. Tak minat berlakon. Okey, banyak soalan ni. Okey. Mungkin saya dah tanya tadi ni, siapa idola you all dalam industri hiburan dan apa plan? Okey, apa plan Aina dengan Bob selepas habis PKP ni? Apa plan yang paling terdekat sekali? Aina dulu. Okey, plan Aina nak keluar satu lagi lagu selepas ni. Itu adalah goal Aina untuk tahun ni. Aina nak keluar as much songs yang Aina boleh keluarkan. Dalam perancangan ada 2 buah lagu yang Aina nak release. Satu bergenre yang rancak. Aina target lagu ni, Aina nak target kepada kanak-kanak sebab Aina tengok dah pattern sepupu Aina semua. Kalau layan lagu-lagu yang catchy budak-budak tu, diorang yang menyebabkan lagu tu juta. So Aina target untuk keluarkan satu lagu rancak dan satu lagi lagu ballad. Bahasanya mungkin bahasa Inggeris, insya-Allah. Okey, kalau Bob sendiri yang paling dekat apa perancangan Bob? Okey, saya punya perancangan macam lebih kurang je dengan Aina sebenarnya. Hampir sama. Sebenarnya kalau ikut perancangan asal, memang kita akan keluarkan 2 lagi lagu, ya, single saya. Di mana mungkin selepas raya tu sepatutnya dah ada satu lagu lagi dan di akhir tahun nanti dah ada satu lagu lagi. Memang sudah ada pun dah dibuat sebenarnya. Dan actually sebenarnya dalam masa yang sama juga saya memang bercita-cita dan untuk membuat satu lagu ataupun kalau diberi rezeki yang lebih mungkin mini album lah ya. Untuk lagu-lagu irama Malaysia, di mana lagu-lagu irama Malaysia yang saya ada pun ketika ini memang sudah saya kenal pasti dan sudah ada yang dah ada apa kata dalam senarai itu dan apa nak dibuat dan cuma tinggal kami ingin melaksanakan benda. Tetapi ialah rezeki itu Allah Ta'ala yang berikan, jalan itu Allah Ta'ala yang berikan, kita cuma tahu buat saja insya-Allah. Tapi memandangkan time PKP ni kita tak boleh buat apa sebab semua pemuzik yang saya target pun semua ada dekat rumah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan doakan saja semoga kami, saya dengan Aina dengan Amirul sekali dapat lakukan dapat melaksanakan apa yang kami kehendaki. Sebelum kita pada soalan terakhir untuk semua orang, kita akan tanya soalan, tapi sebelum tu Amirul ada Azira Siti apa nama dia? Amirul nyanyi sambil main piano please. Dia nak dengar lah. Amirul nyanyi rupanya. Saya tak pernah nyanyi lah. Tak pernah nyanyi? Ya ke ni? Ya. Saya nyanyi memang out lah. Okey, tak apa. So jadi kerana kita hari ni program kita ditaja oleh Tony Romas Malaysia. So kita dah dapat semua makanan. Saya rasa Aina dah makan, Bob dah makan, Amirul pun dah rasa. So saya nak ulang sekali lagi, Tony Romas Malaysia hari ini bermula pada hari ini sudah pun melancarkan sahur set mereka. Very simple, very convenient, sangat mudah disediakan. Letak saja 2 minit dalam microwave oven, dah tersedia dah untuk kita makan. Dia ada 3 set. Sebenarnya dia ada barbecue chicken tender with pasta salad, dia ada barbecue quarter chicken with aromatic rice dan tender beef ribs with yellow rice. So korang boleh order di pesanan di GrabFood, Foodpanda ataupun Hungry. Boleh juga menggunakan rider service rider service macam Amirul, bungkus it, Lala Move, Grab Express.
Amirul dari mana? Daripada Mr. Speedy. Oh, Mr. Speedy Delivery. Speedy. Okay. So, jadi Aina, kita sementara sebelum saya tanya soalan terakhir, mungkin Aina boleh bagi dulu soalan kepada penonton kita di Facebook hari ini untuk memenangi satu voucher bernilai RM100 daripada Tony Romas. Apakah soalannya? Okey. Kepada penonton live kita, lagu Raya Aina, Syahdu di Pagi Syawal, siapakah penulis lirik lagu ini? Ada dua penulis liriknya. Satu siapa? Satu lagi siapa? Dia punya hint dia adalah seorang perempuan, seorang lelaki. Okey, Aina ada sebut di awal rancangan tadi. So kalau korang ada cepat. Okey, siapa yang jawab dengan pantas dia akan memenangi RM100. So Bob pula kita ada dua lagi voucher. Okey, Bob pula apa Bob nak buat? Saya senang saja. Okey, Bob senang. Okey, ini satu lagi voucher. Satu lagi voucher daripada saya daripada untuk anda semua, untuk anda menangi RM100 Malaysia. Voucher, yes. Okey, soalannya adalah apakah tajuk single terbaru daripada saya? Cuba nyanyi sikit, dua nyanyikan dua lagu tu. Dan hari ini kita langkah berdua menuju gerbang bahagia yang tercipta buatmu. Okey, itu voucher kedua daripada Bob dan voucher ketiga bernilai RM100 juga daripada Amirul. So Amirul nak bagi apa soalan dekat peminat Amirul? Okey, saya bagi soalan Soalan dia lagu yang latest saya cover dekat Twitter. Aku video latest cover kat Twitter. Cepat pergi Twitter Amirul 2 hari lepas saya ada. Okey, apakah jawapan dia? Okey. Okey, nanti tim Loko akan cek semua jawapan-jawapan dan siapakah menangnya dan kita akan bagi tahu. Kalau kita sempat bagi tahu di hujung rancangan, kita bagi rancangan. Kalau tak, kita akan hubungi melalui DM. Alright. So, Amirul. Okey. Sebelum saya tanya soalan terakhir ataupun kata-kata terakhir daripada semua orang ni, kita ada surprise kan? Korang ada surprise untuk semua dekat luar sana. Sempena kita nak menyambut Hari Raya tak lama lagi, hari ni baru raya puasa ke-9. Okeylah. So, raya di rumah. Okey, kita raya di rumah. So kita ada persembahan khas daripada Aina, Bob dan Amirul. Silakan. Yes. Dan saya akan makan. Bob tak masuk, Bob. Oh, masuk. Okey. Okey. Dia tak stop. Tak apa. Okey. Bagi sikit. Okey. Berlalu sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Tiba Syawal kita rayakan dengan rasa gembira. Anak muda semuanya pun ke desa, ibu dan ayah keriangan terkira. Aina. Berlihat Islam bersama biara menjadi dua yang sopan saling memaafkan suasana hari raya walau di mana kunjungan memberikan ketenangan dan menenteramkan jiwa.
makanlah jangan hanya dipandang. Sempatkanlah dengan kawan penat memasak malam kita. Nasib dan dodol. Okey dah. Okey, itulah persembahan istimewa daripada ketiga-tiga orang Thank tetamu you, saya pada Amirul. malam ini. Thank you so much. Okey, mungkin kata-kata terakhir daripada Aina untuk semua penonton yang menonton rancangan kita pada hari ini. Okay, Aina nak say hi to fan club Aina mungkin yang tengah menonton kita sekarang. Hi iNations. Thank you so much for the endless support that you guys show me. Thank you sebab henti undi Aina lagu semalam di Music. Thank you so much. Aina harap iNations dan juga semua penonton hari ini semoga semua sihat, alhamdulillah, sihat tubuh badan dan sihat minda. Semoga kita semua dapat terus kuatkan diri kita sepanjang MCO berlaku dan bulan puasa dan juga hari raya. InsyaAllah selamat berpuasa dan selamat hari raya. Okey, selamat raya. Bob? Okey, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada semua peminat-peminat saya. Terima kasih juga kepada Loko kerana sudi bersama dengan menjemput kami untuk bersama-sama peminat-peminat semua pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak dan di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan, selamat berpuasa dan sama juga macam Aina, selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin daripada saya kepada anda semua. Terima kasih dan terus menyokong industri muzik Malaysia, terus menyokong kami ni semua agar kami dapat menzahirkan lagi lagu-lagu yang terbaik untuk anda semua. Dan di akhir kata, jangan lupa guys, patuhilah PKP kerana kita saja yang dapat menghentikan rantaian COVID-19 ini daripada berleluasa di bumi Malaysia. Okey, itu saja daripada saya. Dan jangan lupa untuk order Tony Romas untuk sahur Oh ya. Okey, dan Amirul, mungkin kata-kata terakhir daripada Amirul sebagai abang riders, mungkin ada pesanan kepada orang kata pelanggan-pelanggan dekat luar sana. Okeylah, pesanan saya kepada pelanggan semua, tingkatkan kesabaran tu lebih tinggi lagi. And kepada rider-rider kat luar tu, jangan lupa safety face mask, hand sanitizer, glove semualah. Jangan lupa social distancing sebab kita ni deal dengan ramai orang kan. So jangan lupa buat benda tu, ikut the rules lah. Alright. Okay, saya sendiri nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Aina, Amirul dan juga Bob sebab sudi untuk kami temu bual di rancangan Ajak Borak Loko. Walaupun saya baru kontak diorang 24 jam yang lepas. 24 jam yang lepas saya baru kontak tiga orang ni 24 jam lepas dan alhamdulillah hari ini kita sempat bersiaran dan terima kasih yang tidak terhingga kepada Tony Romas Malaysia sebab menaja program kita malam ini dan beri kepada semua guest saya pada malam ini set Tony Romas berbuka puasa dan set sahur. Saya harap korang semua malam ni tidur lena dan kenyang dan besok pagi boleh sahur lagi dengan set sahur yang disediakan oleh Tony Romas. Dan jangan lupa kita juga nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua riders, abang-abang riders dekat Malaysia ni. Abang-abang riders, kakak-kakak riders, pakcik-pakcik riders, makcik-makcik riders dan adik-adik riders seperti Amirul kerana sumbangan korang memang tidak ternilai besarnya kepada kami terutama di musim PKP ni. So kami amat menghargainya dan kita berharap semua rakyat Malaysia mendoakan keselamatan korang di jalan raya. But by saying that, korang pun kena sentiasa berhati-hati dan insya-Allah kita akan berjaya orang kata melalui fasa demi fasa PKP ni. Next week kita dah mula fasa PKP bersyarat pula. So saya harap kalau tidak ada keperluan untuk keluar, tak payah keluar. Kalau ada keperluan untuk keluar, pastikan kita mematuhi semua syarat-syarat yang ditetapkan oleh kerajaan. Dan yang paling penting, kita nak hidup seperti dahulu supaya kita semua sihat walafiat dan kita boleh tengok Bob, Aina di pentas
nyanyian, okay, pada masa akan datang. So with that, thank you so much. And then semua, terakhir sekali saya nak ucapkan kepada semua penonton-penonton pada hari ini, thank you so much sebab memberi banyak komen dan soalan kepada semua tetamu saya pada ini yang tak sempat kita tanya. Saya harap Aina, Bob dan Meru boleh jawab sendiri di Facebook masing-masing nanti. Last but not least, thank you so much once again to Tony Ramas Malaysia for being so supportive and being very helpful and responsive to all our requests, to sponsor all of our guests, and also to give some vouchers to our followers out there. So thank you so much, Aina, Bob, and Amirul. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.